Assalamualaikum dan salam sejahtera, bertemu kembali pelayar-pelayar Suara Merdeka dalam rancangan Temu Bual sempena Pilihan Raya Negeri Melaka, dan bersama-sama kita hari ini adalah calon Perikatan Nasional bagi Dewan Undangan Negeri I-Limau dari Bersatu, Dr. Nordina Abdul Latif atau dikenali sebagai Dr. Dina. Jenuh juga saya menunggu daripada pagi sampai ke tengah hari. Nampaknya doktor busy betul berjumpa dengan pengundi-pengundi. Bagaimana agaknya dah 6 hari kan berkempen. Bagaimana agaknya suasana di Dun Air Limau. Ya. Alhamdulillah terima kasih. Memang dah 6 hari, nampak kejap pelik dah 6 hari. Alhamdulillah lah, nampaknya sambutan daripada penduduk di dalam kawasan Dun Air Limau ni amat memberangsangkan lah. Memang sebab saya ni dah lama dekat bekerja di kawasan Dun Air Limau, iaitu di Klinik Kesihatan Lubuk Cina. So rata-rata masyarakat sini memang dah kenal saya lah. Sebab saya pun memang salah seorang, saya seorang doktor. So memang saya merawat dan memberikan banyak perkhidmatan saya dengan masyarakat. Itu yang saya rasa macam tak ada masalah bagi saya untuk di kawasan ini, untuk kita berjumpa dengan masyarakat, untuk kita lebih kenal dengan lebih rapat dengan masyarakat lah. Doktor, mungkin masyarakat sini kenal Dr. Dina kan. Yeah. Tapi masyarakat luar sana, terutama kami punya pelayar-pelayar Suara Merdeka tidak mengenali doktor dengan lebih mendalam. Mungkin doktor boleh memperkenalkan keluarga, sejarah keluarga. Adakah doktor memang orang asal sini? Sudah berkahwin ke? Okay. Saya Dr. Nordina binti Abdul Latif, menetap di Lubuk Cina dan sudah berkahwin, mempunyai 5 orang cahaya mata lah. Alhamdulillah. Saya telah berkhidmat sebagai pegawai perubatan di Kementerian Kesihatan Malaysia selama 16 tahun. Saya mendapat sijil perubatan saya, ijazah perubatan saya di Universiti Malaysia Sarawak. Saya baru saja meletakkan jawatan saya sebagai pegawai perubatan di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia kerana ingin lebih dekat, ingin berkecimpung dalam bidang politik lah. Doktor memang orang sini? Memang saya tinggal dekat sini. Dan memilih untuk berkhidmat di kampung sini. Kenapa doktor? Sebab saya sayang masyarakat sini. Masyarakat Dun Air Limau lah, sebab kita dah lama dekat sini. Memang kita dah mesra dengan masyarakat sini lah. Memang kita dah macam satu keluarga dengan masyarakat dekat sini. So itu yang saya memang saya sayang sangat dengan masyarakat sini. Sudah tentu masyarakat pun mungkin sayang kepada doktor lah. Doktor, doktor berkhidmat sebagai doktor dan terjun ke dalam bidang politik, satu bidang yang amat berbeza doktor. Kenapa doktor ambil keputusan untuk meninggalkan bidang rawatan, kesihatan kepada bidang politik? Okey. Soalan macam pumas tu untuk saya tu. Okey, siapa tak sayang kan? Kerja seorang doktor ni kita tahulah kita banyak berbakti, kita merawat pasien, kita rapat dengan pasien, pesakit-pesakit lah So memang pada dulu lagi sebenarnya saya memang suka suatu pekerjaan yang kita boleh berjumpa dengan masyarakat. Sebab tu saya jadi seorang doktor lah kot. So tapi kenapa saya memilih untuk berkecimpung dalam bidang politik? Sebab bila kita bekerja sebagai seorang doktor di bawah kerajaan, maksudnya government servant, kita sebagai kaki tangan kerajaan, kita tak boleh bergiat aktif dalam politik. So saya kena nekatlah mengambil satu keputusan. That's why saya berhenti kerja, sebab saya nak berkhidmat terus kepada masyarakat, lebih dekat. Saya nak mendalami jiwa mereka supaya saya boleh menjaga kebajikan mereka, kesejahteraan mereka, serta tidak lupa juga untuk tahap kesihatan masing-masing lah. Itu masih kita perlu titik beratkan lah. Tapi sebab tu bila kita mengambil langkah ni, memang niat saya satu je, untuk berkhidmat untuk masyarakat. Sebenarnya ramai juga doktor yang menceburi menjadi wakil rakyat. Ya, betul. Contohnya Tun Dr. Mahathir Mohamad lah. Dari sudut apa yang menyebabkan doktor ingin kekal di Air Limau ni? Kerana saya memang dah lama sangat dekat sini. So memang anak-anak saya pun dah kat sini. Anak saya dah 5 orang kat sini. So memang rata-rata masyarakat pun dah kenal saya, dah faham macam mana saya sebenarnya. Saya ni mesra, memang dekat dengan masyarakat. Itu yang menyebabkan saya ingin kekal berkhidmat untuk masyarakat di Dun Air Limau.
Doktor, saya difahamkan semalam doktor terserempak dengan calon Barisan Nasional dalam satu majlis tahlil Ya, di betul. kawasan kubur. Agaknya mengapa doktor saya baca berita itulah, Ya, okey. agaknya doktor tidak diundangkan Tak. tiba-tiba doktor boleh masuk dalam majlis tu, dan saya difahamkan penduduk menerima doktor. Kenapa agaknya penduduk boleh menerima doktor sebegitu? Okey, untuk pengetahuan actually majlis tahlil tu actually rutin untuk saya sebenarnya sebab kubur arwah ayah saya dekat situ. Oh, okey. So memang kebanyakannya kalau saya ada masa lapar setiap Jumaat saya akan meluangkan masa sekiranya saya cuti lah. Sebab kalau bekerja tak bolehlah kita ni kan. Sekiranya saya cuti, saya akan menyertai majlis tahlil tu. So memang secara tak langsung saya boleh menziarahi kubur ayah saya serta itulah tahlil samalah. So semalam memang saya pun tak tahu. So memang niat saya memang nak ziarah kubur ayah sebab nak minta restu jugalah kan, sebab ayah dah meninggal, sebab dia memang minat dalam bidang politik. Ayah saya memang dulu orang politik. So saya terdetik minat saya tu because of ayah saya lah. Ayah saya memang ahli politik, so kita pun minat daripada kecil lagi. Dia dah mengajar saya benda-benda politik ni. Cuma dia dah pergi awal, so dia tak dapat nak tengok saya macam ni lah. Kalau dia ada mungkin dia rasa gembira kan. Tapi tak apa, itu yang saya niat semalam pergi ke kubur. Saya cakap dengan ayah saya, alhamdulillah saya nekat sila tak jawatan untuk saya teruskan khidmat macam abah buat dulu. Untuk pengetahuan pelayar-pelayar Suara Merdeka, bahawa di Dun Air Limau ni pertembungan 3 penjuru, Ya, betul. antara Dr. Nordina dengan calon Amanah Mazinah Baharudin dan juga calon UMNO Hamid Maidin Kunju Bashir. Betul. 3 penjuru. Saya sebenarnya nak tanya tentang calon-calon pandangan doktor tentang pesaing-pesaing doktor ni lah, tapi soalan tu saya akan lontarkan kemudian. Saya nak tanya tentang arwah ayah doktor lah. Beliau dikatakan bahawa terlibat aktif dalam politik. Sebelum Perikatan Nasional wujud, sebelum Bersatu wujud, sudah tentu dia ahli UMNO, bukan? Ya, betul. Ya. Jadi bagaimana agaknya doktor daripada UMNO doktor memilih kepada Bersatu? Apa yang istimewanya Bersatu kepada doktor dan meninggalkan UMNO? Okey, saya melihat kepada kestabilan politik sebenarnya. Dan kita dapati macam Perikatan Nasional ni dia politik prihatin. Okey, politik yang prihatin sebab kita ambil kira Tan Sri Muhyiddin Yassin, abah kita. So memang dia adalah seorang yang berjiwa rakyat lah. Prihatin kepada masyarakat Malaysia. So itu yang terdetik hati saya, why don't saya ikut jejak langkah abah untuk kita teruskan perjuangan Bersatu, insya-Allah. Adik-beradik yang lain UMNO Bersatu? Saya tunggal. Tunggal. Anak tunggal. Jadi tak ada konflik, tak ada konflik dalam keluarga lah. Sebab ada juga dalam keluarga tu, satu keluarga tu sekarang kita dah dikatakan dah terbahagi kepada 3. Betul. UMNO Bersatu dan PH. Betul. So jadi sekarang ni saya rasa pengundi agak keliru lah, sama ada mereka, bagi saya pengundi agak keliru untuk memilih parti antara Pakatan Harapan, Perikatan Nasional dan Barisan Nasional. Bagi mereka, ketiga-tiga parti ini mempunyai keistimewaan masing-masing. Betul. Dan mereka tak tahu nak memilih. Jadi satu-satunya kekuatan ialah kekuatan pada calon. Jadi doktor adalah, mereka melihat doktor adalah mereka yang dikenali di sini. Jadi apa visi doktor untuk penduduk Air Limau? Okey. So kita memanglah isu confuse di kalangan pengundi ni masih ada sebab kita di kawasan Dua Air Limau ni sendiri dia kebanyakannya orang yang berumur 50 tahun ke atas. So kita memang kena kita kebanyakan sekarang ni dia orang mengundi pun dia orang dah tak tengok parti dah. Dia akan tengok more tu calon. Calon, lepas tu sebab kita nampak sekarang ni kebanyakan anak-anak muda pun dia dah mula berfikir apa yang baik, apa yang tak kan. Tapi bagi saya ini adalah persaingan sihat lah. Kita tak perlu nak marah, nak apa, sebab masing-masing ada kelebihan dan keistimewaan sendiri. So itu hak masing-masing lah. Tapi kenapa Bersatu memberi saya peluang untuk menjadi calon, sebab kita nampaknya Parti Bersatu ataupun Perikatan Nasional ini meletakkan calon wanita yang paling ramai dalam PRM Melaka. 5 tak silap saya. 6. Kita 6. So nampaknya macam mereka
percaya bahawa calon wanita ni boleh mengorak langkah ataupun membawa kepada perubahan yang akan datang lah. Untuk kaum wanita lah. Ya, untuk kaum wanita. Alhamdulillah lah, saya dalam dalam Parlimen Majlis Tanah, 3 orang calon adalah wanita. So saya menyahut cabaran lah sebenarnya, sebab kita ni sebelum ni sebagai seorang doktor, saya sahut cabaran. So saya berhenti kerja untuk kita terus berkhidmat lah dengan apa keistimewaan yang saya ada, dengan apa diri saya yang sebenarnya, macam mana saya ni mesra rakyat ke, dan kita profesional, kita akan teruskan kita punya khidmat kepada masyarakat lah. 6 calon wanita tu mungkin juga disebabkan bakal ketua Menteri pun wanita. InsyaAllah. Saya betul tak boleh nak komen pasal benda tu kan. Sebab benda tu kita pun tak tahu kan. Tapi kalau sedapatnya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi apa visi doktor untuk kaum wanita di air limau ni lah, kalau ada? Sebab kita pun tengok ramai jugalah bila pandemik COVID ni sendiri, kita tengok ramai masyarakat yang terkesan sebenarnya. Tak kira daripada segi ekonomi, pendapatan, pekerjaan, dari segi pendidikan, lepas tu kesihatan. So memang sebab saya pun sebagai frontliner yang bertugas direct handle COVID ni, sebenarnya memang kita frontliner memang bertungku lumus sebenarnya. Saya sampai dulu setiap hari pergi ambil sampel COVID. Lepas tu sebelum ni pun saya bertugas di CAC Melekit, iaitu COVID Assessment Center, di mana kita menguruskan pesakit-pesakit COVID, di mana mereka akan kita hantar ke hospital, di pusat kuarantin ataupun mereka kuarantin di rumah lah. Memang bila kita tanya, kadang mereka ada banyak masalah lah, masalah duit, pekerjaan, banyaklah masalah. Lepas tu kita juga nampaknya kesan dia dari segi pembelajaran anak-anak lah. Bila pembelajaran anak ni bila PDPR ni, kita ada anak kan, ramai yang sekolah. So memang agak sukar sebenarnya. Sebab bila kita bekerja, mak ayah tak boleh nak tumpukan kepada anak-anak kat rumah. Lepas tu bila pula kita dapati dekat area Dun Air Rimau ni, masalah internet, capaian jauh lebar tu memang agak susah dan sukar sikit lah. So kalau boleh, insyaAllah akan datang kita akan perbaikilah masalah jalur lebar, sebab ini penting. Betul. Untuk masyarakat, sebab sekarang ni semuanya di hujung jari. Betul. So kita pentingkan juga pendidikan masyarakat lah. Dan dari segi ekonomi, kita nampak peluang pekerjaan pun sekarang ni bukan senang. Ramai yang kena berhenti kerja, ramai juga yang terkesan bila berniaga tak boleh berniaga kan. So kita akan tambah baiklah peluang pekerjaan ni. Ada khusus-khusus dan kita cuba tingkatkan peniaga-peniaga kecil ni supaya mereka lebih maju di masa akan datang. InsyaAllah kita cuba. Doktor, taraf ekonomi penduduk di sini bagaimana? Mereka daripada keluarga M40, B40, dia T20 mix ya? Tapi kebanyakan mix tu macam mana? B40 dengan M40 lah. M40 lah yang banyak lah. Yang T20 tu ada tapi tak banyak lah. So memang kita kena pasti juga mana-mana keluarga tu, di mana saya pun banyak juga kita menghulurkan bantuan, sumbangan semua kepada keluarga yang terkesan akibat COVID dan ataupun sebaliknya lah. Doktor muda lagi kan, 40 kan. Ya, betul. Jadi saya rasa mungkin ramai orang muda berharap kepada doktor. Jadi peluang-peluang yang doktor nak sediakan kepada mereka, terutama di Dun Air Limau ni. Mungkin itulah kita banyak fokus kepada peluang-peluang pekerjaan lah sebenarnya, peluang pekerjaan dan juga khusus-khusus untuk mempertingkatkan kemahiran anak-anak muda ni lah. Sebab kita tahu kita pun anak muda. So kita fikir juga anak-anak kita akan datang. So benda-benda ni kita akan pertingkatkanlah, perjuangkan demi untuk kelangsungan hidup kita rakyat semualah, masyarakat kita. Tadi doktor kata 50% pengundi berumur 50 tahun ke atas. Ya, betul. Bawah selain dia adalah kebanyakannya adalah 50 tahun ke atas lah, dan golongan anak muda tak berapa ramai lah sebenarnya, sebab populasi sini adalah 50 tahun ke atas. Kebanyakan pengundi dia stay di sini atau ada yang duduk luar dia akan balik mengundi? Ada juga yang duduk luar balik mengundi lah. Itu berapa peratus doktor? Itu saya tak pasti. Tak pasti. Okey, tapi bagaimana agaknya corak kempen doktor? Sebab doktor seorang doktor, kita pula berada dalam keadaan pandemik. Kan semalam saya dengar ada satu don yang telah ditutup sebab menjadi punca kepada kluster. Macam mana agaknya doktor
nak berkempen, macam doktor memang dah orang dah kenal, tak payah susah-susah sangat nak berkempen, tapi still kena tunjuk muka. Betul. Tapi bagaimana agaknya calon-calon lain tu? Macam mana agaknya nasihat doktor lah kepada mereka? Mereka nak memperkenalkan diri. Betul. Tapi satu-satunya peluang mereka untuk memperkenalkan diri secara langsung tu terhad. Okey, actually sebenarnya memang agak sukar sebenarnya. Dia tak macam dulu. Kita tahu bila dulu pilihan raya kita boleh direct campaign. Maksudnya kita buat perjumpaan, bagi ceramah, jumpa rumah ke rumah. Tapi sekarang ni semuanya kena norma baharu lah. Norma baharu ni memang tak boleh kita nak direct campaign, nak jumpa orang pun tak boleh. So kita gunakan, kebanyakan sekarang ni kita gunakan pendekatan media sosial. Kalau kita apa-apa pun SOP tu kita perlu titik beratkan lah. Kita kena jaga SOP elok-elok supaya kalau boleh kita elakkanlah penularan COVID-19 ni. Penjarakan pun amat penting lah. Macam doktor bila jumpa pengundi, apa kelaziman yang doktor buat bila berjumpa dengan pengundi ni, rakyat-rakyat ni? Macam mana, apa kelaziman yang SOP yang doktor lakukan? Okey, kalau boleh sekarang ni janganlah salam. Apa-apa pun kita kena tunduk saja. Mana tahukan makcik tu excited jumpa doktor kan, dia peluk ke apa, selalu merawat dia, darah tinggi lah, kencing manis lah. Ada kejadian macam tu tak? So far sekarang ni saya tengok masyarakat memang dah biasa. Sebab mereka dah faham dah apa itu SOP, apa itu penjarakan sosial. So mereka dah faham. So bila kita macam ni pun dia kata, memang tak boleh salam sekarang ni, makcik dah faham, dia cakap yang tu. Kadang dia tunduk dulu. So kita pun alhamdulillah lah, masyarakat boleh menerima lah kita punya SOP. Walau bagaimanapun yang penting penjarakan lah. Kita tak boleh ramai. Tak boleh ramai sebab kita tak tahu. COVID ni kita tak nampak. Sebab saya pun bekas pesakit COVID juga. Oh, saya pun juga. Ya, dan kita pun tak tahu dapat dari mana. Betul. Kan. Walaupun kita jaga jarak ke jaga SOP, betul, benda tu boleh terjadi. Tapi apa-apa pun kita tetap kena jaga diri. Yang satu, face mask ni kena pakailah. Hand sanitizer pun kena selalu kita amalkan. Cuci tangan, kerap cuci tangan, itu yang paling penting. Yang penting kita kena jaga diri kita semua dan lindungi semua. Doktor, bila doktor dah keluar daripada klinik kesihatan tu, mungkin masyarakat akan kehilangan seorang doktor yang baik. Ada doktor terima mesej ke yang kata, kenapa doktor perlu berhenti, saya perlu perkhidmatan doktor, ada atau tidak? Ya, tadi rata-rata saya pergi jumpa penduduk kampung kan, penduduk kampung, dia ada cakap, habis lepas ni saya nak jumpa doktor kat mana? Dah tak dapatlah saya nak terima rawatan daripada doktor. Cakap tak apa cik, niat saya ikhlas. Lepas ni kita akan berjumpa, tapi saya lebih dekat dengan makcik sebab saya akan mendalami masalah-masalah penduduk kampung lah, sebab kita serve ahli politik. So kita akan lebih kepada permasalahan, tapi insya-Allah saya punya kepakaran untuk maksudnya saya punya kedoktoran tu saya tak hilang. Saya kata insya-Allah kalau akan datang saya boleh pergi merawat sakit di rumah-rumah. Tak ada masalah sebab itu adalah bidang saya. Betul. So boleh pergi pusat khidmat masyarakat lah. Ya, tak ada masalah. Kita boleh bagi pemeriksaan percuma, tak ada masalah. Benda tu tak ada masalah bagi saya sebab kita sebagai tugas sebagai seorang doktor akan tetap ada dalam sanubari saya. Alright, kita nak kona sikit je kepada calon-calon pesaing doktor ni. UMNO dan amanah, bagaimana doktor nak menghadapi mereka, strategi menghadapi mereka, terutama daripada UMNO lah. Saya difahamkan ini kubu kuat UMNO dan pada PRU ke-14 calon UMNO juga yang menang dengan majoriti 1479. Bagaimana doktor melihatlah terutama cabaran yang dikemukakan oleh ni Hamid Maidin Kunju ni? Okey. So kita dapati kali ni semua muka baru. Muka barulah Datuk Hamid, Cikgu Hamid tu sendiri, Kak Mas, dan saya adalah muka baru calon-calon bagi DUN N03 Air Limau. So bagi saya ini adalah satu persaingan yang sihat. So kita buat yang terbaik sebab yang penting kita kena usaha. Ini adalah perancangan Allah lah. Apa-apa pun kita, yang penting bersaing secara sihat. Kita jangan nak mengutuk sini, mengutuk sana. Bagi saya because tak perlu pun. Biar rakyat buat keputusan. Itulah hak rakyat sebenarnya. So kita just tak apa, kita teruskan usaha kita, perkenalkan diri kita. InsyaAllah jika ada rezeki, InsyaAllah kita boleh menang. Tak ada masalah. Setakat ni di DUN Air Limau tak ada lagi serangan berbentuk peribadi ya? So far kalau dekat media sosial tu biasa. Tapi kita kalau apa-apa pun kita take positif. Kita tak perlu pun nak melompat ke apa. Bagi saya sebab once kita dah masuk politik, mental kena kuat. Kita PR apa orang nak kata,
kita terus. InsyaAllah. Ada juga serangan berbentuk macam tu? Biasa. Itu biasa. Biasalah. Okey, saya nak tanya mungkin soalan terakhir saya lah. Perikatan Nasional dan Barisan Nasional mempunyai logo dan warna seolah-olah sama. Betul. Macam mana agaknya doktor nak memberi penerangan kepada pengundi doktor supaya pilih logo yang betul, bukan logo yang salah. Itulah sebab memang bila kita masuk kampung pun ada yang pakcik ni still confused. Warna sama dia cakap kan. National pun sama kan. Cuma apa yang saya boleh ketengahkan, saya cakap Abah. Abah. So Abah ni memang dah terkenal satu Malaysia lah, Tan Sri Muhyiddin Yassin tu. So bila cakap Abah tu, kebanyakan makcik-makcik orang-orang kampung dia dah boleh terima. Dia faham, oh Abah, oh Parti Abah macam tu. So alhamdulillah lah mereka boleh menerima. So kita juga terus keep on memperkenalkan apa itu Perikatan Nasional lah. Diorang dah tahulah logo mana yang nak panggil, bacing atau ada perkataan. Perkataan, kita cakap apa-apa pun perkataan. Sebab kan nak warna sama lebih kurang kan. So kita gunakan apa-apa yang perkataan. Okey, mungkin ada sebelum kita tutup kita punya perbincangan hari ini, mungkin doktor ada kata-kata untuk pengundi nanti. So untuk warga Dun Air Limau, saya merayu kepada semua, berilah saya kepercayaan untuk teruskan khidmat saya kepada masyarakat. InsyaAllah saya akan buat yang terbaik demi untuk kesejahteraan, kebajikan dan juga kesihatan masyarakat Dun Air Limau. InsyaAllah saya bernekat untuk menjadikan Dun Air Limau adalah Dun yang hebat. Dr. Dina menang, Air Limau senang. InsyaAllah. Saya kata tadi soalan terakhir je. Satu lagi yang terakhir. Ada lagi, okey. Keyakinan doktor untuk menang pada PRN Melaka nanti. Yang penting, apa-apa pun kita kena yakin. Kita boleh, Perikatan Nasional boleh, Dr. Dina boleh. InsyaAllah. Dengan kata-kata itu, saya tutup temu bual kita pada hari ini. Terima kasih Dr. Dina. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.